Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Akmal binti Muhammad Zuki, nombor matrik 282990. Okey, kumpulan kami memilih tajuk berkenaan hubungan individu dalam organisasi. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Teori hierarki keperluan Maslow menggariskan 5 keperluan utama manusia, iaitu keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan berkasih sayang, penghormatan diri dan juga pencapaian diri. Keperluan ini bukan sahaja relevan untuk urusan peribadi manusia tetapi juga untuk urusan pengorganisasian. Kejayaan sesebuah organisasi berkait rapat dengan faktor kepimpinan dan juga faktor motivasi pemimpin dan kaki tangan dalam organisasi. Kegagalan organisasi untuk mewujudkan kepimpinan dan motivasi yang tinggi akan menjejaskan produktiviti syarikat. Kejayaan kaki tangan dalam organisasi dipengaruhi oleh 4 perkara, iaitu yang pertama kuasa, politik, kepimpinan dan juga komunikasi organisasi. Baiklah, seterusnya kita lihat pengaruh utama kejayaan kaki tangan dalam sesebuah organisasi, iaitu kuasa. Konsep kuasa ni merupakan elemen penting yang diperuntukkan kepada pemimpin bagi memastikan sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar. Peruntukan kuasa kepada pemimpin ni membolehkan mereka menggunakan ilmu, kemahiran serta pengalaman yang mereka ada dalam menguruskan pengorganisasian. Dalam pengorganisasian terdapat 7 kuasa yang dibincangkan, iaitu yang pertama, kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa paksaan, kuasa rujukan, kuasa pakar, kuasa maklumat dan yang terakhir kuasa karismatik. Baiklah, pertama sekali kita lihat kepada kuasa sah. Kuasa sah ni merupakan peruntukan kuasa yang ditauliahkan secara formal berdasarkan kepada kelayakan dan juga kepakaran sesuatu kumpulan ataupun individu tersebut. Sebagai contoh, penguatkuasaan undang-undang yang hanya boleh dilaksanakan jika mempunyai kuasa sah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa dalam sebuah masyarakat. Contohnya seperti kuasa yang ditauliahkan kepada pasukan PDRM. Seterusnya kita lihat kepada kuasa ganjaran. Kuasa ganjaran ini pula merujuk kepada keupayaan mempengaruhi kaki tangan organisasi dengan sesuatu yang bernilai kepada mereka. Ianya merupakan instrumen yang sangat penting dalam menarik minat serta memotivasikan pekerja yang berkompetensi tinggi ke arah mencapai matlamat sesebuah organisasi. Ganjaran ni dianggap sebagai satu pendorong kepada prestasi kaki tangan organisasi. Terdapat 2 jenis ganjaran yang dipraktikkan dalam bidang sains sosial, iaitu yang pertama ganjaran kerja intrinsik dan yang kedua ganjaran kerja ekstrinsik. Ganjaran kerja intrinsik ni merupakan ganjaran yang bukan berbentuk tunai dan tidak wujud secara fizikal. Sebagai contoh, seperti kuasa untuk melakukan sesuatu tugas dengan segera, penghormatan dan juga penghargaan. Dan yang kedua, ganjaran ekstrinsik pula merujuk kepada ganjaran luar kepada pekerjaan itu seperti gaji, faedah sampingan, ruang pejabat dan juga keselamatan pekerjaan. Okey, seterusnya kita lihat kuasa paksaan. Kuasa paksaan ni dilihat tidak dapat membentuk suatu kepimpinan yang efektif. Dalam perihal organisasi, kuasa paksaan ni akan menyebabkan berlakunya konflik antara pemimpin dan juga kaki tangan dalam sesebuah organisasi tersebut. Konsep kuasa paksaan ni lebih sesuai digunakan sekiranya melibatkan pihak berkuasa seperti polis dan juga tentera dalam menangani ataupun mengekang sesuatu situasi genting yang melanda negara kita. Dan seterusnya kita lihat kuasa kepakaran. Kuasa kepakaran ni menjurus kepada perihal kemahiran dan juga pengetahuan pemimpin terhadap sesuatu perkara.
Selalunya kuasa kepakaran ni ianya melibatkan golongan pemimpin ataupun golongan pakar yang bilangannya sedikit. Baiklah, berikutnya adalah kuasa rujukan. Kuasa rujukan ni merupakan personaliti ataupun karisma yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang dijadikan daya penarik dan juga panduan kepada pekerja bawahan. Pemimpin yang mempunyai kuasa rujukan yang kuat ini akan menyebabkan ahli kumpulan tu meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap idea-idea yang dilontarkan oleh pemimpin itu sendiri. Seterusnya adalah kuasa maklumat. Kuasa maklumat ni merupakan kelebihan dari segi pemilikan maklumat penting yang menyebabkan seseorang tu diperlukan oleh kumpulan sekelilingnya. Sebagai contoh, individu yang ditetapkan yang boleh menerima, memproses dan juga menyimpan dokumen-dokumen resume mempunyai kuasa maklumat calon dan juga kaki tangan organisasi yang sedia ada. Dan yang terakhir sekali adalah kuasa karismatik. Kuasa karismatik ini dalam sesebuah organisasi itu pemimpin yang berkarisma akan sentiasa mencari peluang untuk membawa perubahan kepada organisasi ke arah pencapaian cemerlang terhadap matlamat yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Nur Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Yusra binti Abdul Qadir. Nombor matrik 282832 akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan hubungan individu dalam organisasi. Kita akan masuk berkenaan dengan politik dalam organisasi, di mana politik organisasi ini berlaku apabila seseorang mempengaruhi sesuatu proses yang telah digubal untuk menguruskan persaingan bagi kepentingan yang wujud dalam organisasi. Persekitaran kerja seperti itu boleh memecah belahkan keadaan serta memberi kesan yang buruk terhadap individu. Namun, politik yang beretika mampu membantu kecemerlangan organisasi, yang mana terdapat dua jenis jaringan politik dalam organisasi, iaitu politik menegak dan juga politik mendatar. Jaringan politik menegak memperuntukkan hubungan yang baik antara kumpulan atasan dan juga bawahan. Sebagai contoh, kumpulan pembuat dasar dan pembuat keputusan akan membantu kaki tangan organisasi dari sudut perkembangan kerjaya. Politik mendatar pula merupakan hubungan yang baik antara rakan sejawatan dalam organisasi, di mana hubungan yang baik ini akan memberi impak positif ke arah pencapaian matlamat akhir organisasi serta mewujudkan tahap kepuasan bekerja bagi pekerja sesebuah organisasi. Seterusnya, kepimpinan, di mana kepimpinan ini merupakan satu proses mempengaruhi individu ataupun kumpulan tertentu untuk mencapai visi, misi, objektif dan juga matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Northouse 2009 telah menceritakan kepimpinan ini kepada 5 dimensi. Yang pertama, pemimpin adalah dilahirkan dan bukan dibentuk. Yang kedua, keupayaan memimpin adalah bersifat semula jadi. Yang ketiga, kepimpinan merupakan satu bentuk kemahiran. Yang keempat, tugasan pemimpin berorientasikan tugas dan manusia. Dan yang terakhir, kepimpinan dihubungkan menerusi komunikasi dua hala. Terdapat beberapa ciri-ciri kepimpinan yang popular dalam kalangan pengkaji sains sosial yang dipraktikkan di lapangan. Contohnya, pengetua dan guru besar yang efektif meletakkan penekanan kepada beberapa ciri kepimpinan, iaitu pendekatan kepimpinan, pengupayaan kepimpinan, galakan, semangat kerja sepasukan, kepimpinan kurikulum dan juga budaya ilmu. Assalamualaikum, saya Muhammad Azbah bin Abu Bakar, nombor kad matrik 282970 akan meneruskan pembentangan kami. Terdapat beberapa teori kepimpinan yang dikemukakan. Yang pertama, teori sifat. Menjelaskan keberkesanan seseorang pemimpin adalah bergantung kepada sifat fizikal dan psikologi individu. Pemimpin yang memiliki sifat dan personaliti dapat memastikan kejayaan dan keberkesanan dalam kepimpinan. Itu
Kepribadian merupakan personaliti atau sifat yang dimiliki seseorang individu dan mendorong kepada tingkah laku yang baik. Teori yang kedua, teori situasi. Memfokuskan fungsi pemimpin adalah berbeza mengikut keadaan semasa. Dalam konteks kepimpinan, teori ini membayangkan keupayaan pemimpin untuk memikir dan merubah proses kerja bergantung kepada situasi semasa. Teori ini mencadangkan tiada sebarang proses kepimpinan bersifat menyeluruh kerana kepimpinan yang dirancang lazimnya tidak mengambil kira faktor konflik. Teori yang ketiga pula ialah teori laluan. Menjelaskan kepimpinan yang baik adalah dengan memberi panduan yang jelas tentang matlamat yang hendak dicapai. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada kaki tangan organisasi bagi mencapai objektif dan matlamat organisasi secara bersama. Teori yang keempat pula, teori kontingensi Fiedler. Dikemukakan oleh F. Fiedler menekankan faktor suasana menentukan keberkesanan kepimpinan. Prestasi kumpulan yang berkesan adalah bergantung kepada kepadanan gaya pemimpin dengan kaki tangan organisasi. Sebagai contoh, dalam permainan suka hoki, istilah pakar sudut penalti menggambarkan seorang kaki tangan yang ditugaskan dalam pukulan sudut penalti kerana kadar keberangkalian jaringan beliau melalui sudut penalti lebih tinggi berbanding orang lain. Teori yang kelima, teori kelakuan. Mempercayai bahawa pemimpin yang berkesan dan tidak berkesan dapat dibezakan melalui pola kelakuan mereka ketika melaksanakan tugas. Kelakuan pemimpin dianggap menjadi pola berasaskan keadaan semasa dan pengalaman masing-masing. Sebagai contoh, pemimpin autokratik akan membuat semua keputusan penting tanpa merujuk kepada orang bawahan. Pemimpin demokratik pula akan menggalakkan penyertaan kaki tangan organisasi dari semua peringkat untuk sama-sama berbincang dan kemukakan idea-idea bagi menyelesaikan konflik sedia ada. Pemimpin jenis laissez-faire turut popular untuk dirujuk penyelidik sains sosial. Pemimpin jenis ini memberi kebebasan sepenuhnya kepada pasukan untuk memilih cara bagi menjalankan tugasan yang diberikan. Teori yang keenam, teori pendekatan bersifat transaksi. Kepimpinan yang mengamalkan unsur give and take. Pemimpin memberi arahan kepada kaki tangan manakala kaki tangan organisasi mengharapkan wujud ganjaran atau upah setelah tugasan berjaya dilaksanakan. Sekian daripada saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Al-Nizar binti Nazura, nombor matrik 282984. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi merupakan teras dalam segala aktiviti organisasi. Kedua, kemahiran komunikasi penting bagi mewujudkan interaksi sesama kaki tangan serta memastikan kelancaran proses pengorganisasian. Terdapat dua bentuk komunikasi yang diamalkan dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi kumpulan kecil dan komunikasi awam. Komunikasi kumpulan kecil yang merujuk kepada sekelompok individu berinteraksi dalam satu tempoh masa untuk mencapai objek yang ditetapkan.
Seterusnya merupakan pendekatan popular yang memberi peluang pertukaran maklumat secara sosial dalam kalangan ahli kumpulan dan lazimnya dianggotai oleh 2 hingga 4 orang ahli sahaja dan terdapat seorang ketua. Bagi komunikasi awam pula, ia lazimnya disebut sebagai pengucapan awam bertujuan menyalurkan maklumat kepada pendengar supaya mereka memahami mesej yang cuba disampaikan. Terdapat 3 matlamat komunikasi, ianya adalah untuk mempengaruhi kaki tangan organisasi yang lain, menyampaikan maklumat dan meluahkan perasaan. Dan terdapat 3 bentuk komunikasi yang wujud, iaitu menegak ke atas atau menegak ke bawah. Menegak ke atas merupakan konsep komunikasi yang mengalirkan maklumat dari pekerja bawahan kepada pihak atasan. Menegak ke bawah pula merujuk kepada komunikasi yang disampaikan oleh pihak atasan kepada pihak bawahan. Sebagai contoh, sesuatu arahan atau keputusan yang telah diputuskan sebelumnya. Komunikasi mendata ia adalah proses komunikasi dalam kalangan pekerja seperti pertukaran maklumat, pembahagian tugas, penyelesaian masalah serta membina perhubungan melalui aktiviti bersama. Bentuk komunikasi yang ketiga adalah komunikasi lateral, di mana komunikasi tidak formal yang menyalurkan mesej ke seluruh organisasi tanpa saluran sah dan tidak rasmi. Sebagai contoh, menyebarkan maklumat kepada kaki tangan lain tentang keputusan-keputusan akhir yang belum diputuskan oleh pihak atasan. Dan penyampaian maklumat yang berkesan dan efektif bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin untuk mengendalikan situasi kaki tangan agar mesej yang disampaikan difahami sepenuhnya. Rumusannya, kaki tangan organisasi perlu memastikan hubungan individu sentiasa berada di tahap yang baik. Yang kedua, hubungan individu yang positif memberi kelebihan emosi kepada kaki tangan organisasi serta membantu melancarkan perjalanan organisasi dalam mencapai matlamat akhir yang telah ditetapkan. Seterusnya, hubungan individu dengan organisasi memberi petunjuk awal terhadap perkembangan kerjaya kaki tangan organisasi tersebut pada masa hadapan. Dan yang terakhir, keupayaan kaki tangan organisasi untuk menganalisis persekitaran semasa juga perlu agar impian untuk maju dalam kerjaya dapat dicapai. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.